Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam seksi podcast Lepak Leskopak. Saya Zaki Ishak, Director Audio dan Muzik di Leskopak. Tajuk kita kali ini ialah Bakat di Sebalik Tabir bahagian 2. Sebelum ni kita dah lihat podcast yang bersama pelakon iaitu Ashila Putri, iaitu Upin Ipin, Ija, Upin Ipin dubbing in English, dan juga Faris, iaitu Ehsan kita. Okey, kali ni saya nak kenalkan pula lah kawan-kawan yang baru. Nak tahu siapa? Jom kita berkenalan dengan mereka. Ladies first. Ladies first. Yang di hujung sekali. Okey, sila kenalkan diri. Hai, nama aku Kansa. Aku pemeran Susanti. Okey. Kansa ni betul ke memang dari Indonesia? Iya, aku dari Jakarta, Indonesia. Ya. Yeah. So Kansa ni belajar di mana? Dekat sini, takkan di Indonesia kan? Sekolah ya? Ya, sekolah. Di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oh, dekat KL. Okay, so ramailah kawan-kawan Indonesia Iya. Kansa di sana. Ada yang dari Sabang sampai Merauke. Oh ya? Oh, ramailah. Okey, Kansa ni dia merupakan baru je kan jadi pelakon suara Susanti tahun lepas kan? Kan? Baru je lagi. Cuba Kansa buat sikit suara. Mestilah peminat-peminat semua nak dengar. Biasa yang Susanti cakap apa? Dia punya tagline. Asik! Itulah dia pelakon suara Susanti kita yang bermula pada season 16, iaitu tahun lepas. Next pula kita nak berkenalan dengan siapa pula ni? Kita dengan ni dululah, jejaka pula di sebelah kiri saya. Silakan. Okey, sila mulakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz bin Hasan. Saya memegang watak sebagai Jarjit Singh. 2-3 ikan pusing, jangan tipu Jarjit Singh. Marvelous. Okey. So Hafiz ni bukan berlakon je jadi Jarjit dekat Leskopak kan? Mestilah ada peranan lain juga. Ya. Okey, sila cerita sikit. Saya di Leskopak ni memegang sebagai lead compositing artist. Compositing tu apa? Cerita sikit. Compositing artist ni orang tak tahu. Yang paling simple lah yang paling supaya simple. orang tahu. Dia macam definisi makeup artist. Okey. Dia mencantikkan yang raw. So Okay. benda yang raw tu kita touch-up bagi dia flawless. Okay. Nice. Rasanya ingat tak dah berapa tahun dah buat karakter Jarjit ni? Alhamdulillah masuk 2023 ni tak silap saya lah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Okey. So bermula, saya tak silap saya bermula pada season ke-7. Ya, betul. Okey. So macam Hafiz kan buat suara Jarjit kan, mesti tahu kenapa Jarjit ni suka berpantun. Setahu saya lah, Jarjit ni dia memang suka berpantun disebabkan telah diajak oleh bapa dia. So bapa dia selalu baca buku pantun dekat dia. That's why kalau dalam satu episod Pipin ni buku pantun dihilang dan dia terlampau sangat sedih. Itulah buku daripada ayah dia. So macam turun-temurun lah. So memang betul macam Hafiz cakap, memang ada satu episod yang Jarjit ni dia kehilangan buku pantun dia. Kalau siapa yang macam tak pernah tengok tu boleh carilah. Tajuk cerita tu. Saya dah lupa. Dia macam tadi Hafiz dia cepat sangat. Cuba endkan dengan suara Jarjit balik. 2-3 daun selasih, terima kasih. Macam gitu Hebat. Memang kena start dengan 2-3 je. Sebab Jarjit ni pantun dia bermula 2-3. So itulah dia take dia. Listen mudah-mudahan. Okay. Yang tadi saya rasa yang bertanya tu kita nak kenal pula siapa dia. Itulah. Macam dia pula moderator. Yes, Okay, sila kenalkan diri. Okay, nama saya Ais. Itu lebih dikenali lah Dan saya pelakon suara Fizi. Okay, bersedia dengar tagline? Acuk pula dulu. Macam Hafiz tadi,
nak tahu juga Okey, Ais ni sebagai apa peranan dekat Leskopa. Okey. Ada juga peranan dia sama Ya. juga macam Hafiz. Kita staff kat sini. Saya kat sini sebagai audio leader, audio designer dekat audio team lah. So sama juga Ais juga menjadi Fizi pada season ke-7. Dah lebih kurang 10-11 tahun lah. Lama tu. Betul. Kalau nak tahu umur Kansa berapa? 11. 11 tahun. Lahir. Membesar. Okay, kita berbalik-balik kepada Fizi. Sebelum buat suara ni, saya nak tahulah apa sebenarnya hubungan Fizi dengan Ihsan ni? Fizi ni cousin Ihsan. Betul lah. Kan? Lepas tu dia close. That's why Macam dia sharing toys. Okay, sekarang buat tagline. Okay. Intan Payung. Oh, Intan Payung. Jomlah main. Asyik makan aja. Clap. Kita buat clap sikit. Clap ada. Okay. Sekarang kita dah berkenalan dengan kita punya semua pelakon suara kita. Okay. Sekarang ni saya nak tanya, saya rasa ini soalan yang selalu kita lakukan sebagai pelakon suara. Macam mana buat preparation sebelum recording? Kan korang semua dah ada experience kan. So saya nak, sebelum tu saya nak cerita sikit. Kalau selalunya pelakon suara ni kalau kita kita panggil je setting kita punya recording session, bila masuk je suasana tu tak bolehlah sedih kan, tak bolehlah tengah marah. Betul. Kita kena bagi suasana yang ceria. Sebab UP ni cerita dia happy. Cerita dia macam dua budak nakal yang happy kan. Super ceria. So macam kita ni, macam saya sebagai yang coaching pun kena happy. Tak bolehlah buat muka marah kan. Nanti pelakon suara pun jadi marah kan. Tak best. Itu adalah permulaan sebelum kita recording kan. That's why bila masuk je dah makan belum kan. Kau belum, kalau belum makan kan tiba-tiba perut berbunyi pula kan. Satu studio dengar. Habis masuk. Okay, saya rasa saya tanya Ais dululah. Okay. Saya nak bertanya macam mana preparation recording yang macam saya cerita yang bahagian saya. Proses tu macam mana? Sebab ramai nak tahu ni macam mana sesi recording di sebalik tabi. Okay, sebagai audio designer, first kalau saya panggil voice actor tu, kecil ke besar biasa kita kena buat sembang dulu. Nak kena biar ada relax kan, tak kena awkward ke, macam tu dulu. Lepas tu bila dah selesa cara dia lontar suara ke, macam tu kita dengar lah. Ni kecil lagi ni. Ajar lagi dia cakap. Yang normal dulu. Lepas tu dah ready sikit, saya akan tunjuk skrip lah. Ni ceritanya, mood start bercerita kat dia, masuk ayat. Kalau dia dah ready, saya rasa saya start dah coaching dia. Yang ni macam Ais cerita ni based on macam kalau Ais dia record suara orang. Kalau sebagai suara Fizi, contohnya apa yang prepare? Kena prepare apa? Kalau sebelum masuk recording ni. Betul. Takkan tiba-tiba nak masuk recording ni tiba-tiba makan coklat. Tapi kalau macam mana dah jadi voice actor ni kan, masuk studio je tengah sakit ke apa, itu boleh lontar tau. Mungkin dah ada spirit tu. Macam ready boleh lah. Walaupun macam tengah busy ni message kejap, okay aku ready. Mungkin Ais ni dia memang kental lah orang. Tapi ada orang tak macam tu. Ya, pengalaman untuk saya rasa saya always prepare. Main boleh record. Mindset lah maknanya. Maknanya kena prepare. Kalau hari tu kena record juga. Tak boleh macam cakap nantilah sebab suara. Okay. So sesuai dengan karakter Fizi kan. Tapi kalau dia komen suara tak sedap hari ni, okay, retake lah. Tapi cubalah buat. Betul. Ramai juga tak tahu macam mana suasana dalam recording tu. Sebenarnya ada berapa orang dalam studio tu kalau kita record. Sebab ramai ingat macam ni lah, macam contohnya ada semua karakter kan? Kita rekod sekali. Saya nak macam peminat semua tahulah macam mana suasana situasi dalam tu kan? Kita nak tahu ni. Since studionya kecil,
Lepas tu available untuk voice actor tu berlainan timing so kita record one by one. Coach seorang, voice actor kat belakang. Macam dengan Kansa. Susanti Kansa kan. Dan mesti duduk sebelah belakang sikit je, tak boleh duduk bilik lain. Senang nak pegang. Okey Kansa, semangat. Kenapa Kansa nakal ke? Kansa macam-macam dia imaginasi dalam tu. Termenung macam tu kan. Tapi bagus lah dia bagus. Dengar arahan. Betul ke Kansa? Betul. Macam Kak Ais cakap. Benar. Benar kan? Okey. Apa macam Kansa kan? Ada tips tak macam mana macam nak jaga suara ke sebelum datang recording kan? Kalau macam abang ke kakak ke panggil recording, apa yang Kansa kena prepare sebelum datang recording? Pertama, Okey. Pertama apa dia? minum air Bagus. Bagus. Air apa? dingin. Air dingin. Okey. Okay, air kosong lah. Ya. Lagi apa Kansa buat? Contohlah kan macam Kansa kan Susanti ni pelakon suara dari Susanti ni dari Indonesia. So sekarang contoh Kak Ais kan, dia coach adik ni orang Malaysia. Macam mana Kak Ais boleh coach Kansa? Cuba Kansa cerita sikit. Macam mana nak dapatkan feel Indonesia tu? Situasi dalam recording macam mana? Kadang kan guys cakapnya ini Melayu kan. Betul. Tapi bisa ngertiin sedikit-sedikit lah. So kiranya selalunya kalau nak cakap di sebalik tabir tu kan, untuk kita selalunya untuk Susanti kita sediakan mock-up dulu. Sebenarnya untuk semua pelakon suara pun ada mock-up dia. Tapi untuk Susanti ni perlu sebab Susanti ni daripada Indonesia. So kita tak nak ada salah Indonesia Salah faham. Kita nak betul pure Indonesia. Betul. So dekat office kita pun ada staff Indonesia juga. Siapa? Kak Jaihan. Kak Jaihan, nampak. Ingat kan Kak Jaihan pernah coach kan? Dulu pernah pas audisi kan. Dengan Kak Jaihan kan? So selalunya kita ni akan refer dekat Jaihan kan. So kita akan refer betul ke dialog ni ataupun apa kalau salah apa dalam bahasa apa artinya dalam bahasa Indonesia. Betulkan. So Jaihan akan betulkan dan dia akan mock-upkan macam mana actingnya. So senanglah untuk kita tahu macam ni actingnya. So kita akan ajar Kansa kan, betul. Supaya Kansa pun tahu. Kadang-kadang Kansa pun cakap ini bukan kan, betul tak? Betul kan. Contoh ada tak ingat kalau yang bukan tu? Enggak. Ada kan kadang-kadang. Dia lebih bagi idea macam ni Kak Ais. Okey, follow Kansa. Betul kan? Hebat. Itulah dalam sesi recording kadang orang ingat yang ini indah je, dah output je kan. Tu Kansa pula. Okey, kita tanya Hafiz pula lah. Penting sangat ke jaga suara ni? Sebab dah buat Jajik ni 11 tahun kot. Bagi saya memang penting lah. Suara dan especially mood. Sebab kita nak record kan. So contoh macam saya record suara Jajik. So saya ada satu take line yang which is kalau sebelum saya nak record tu saya kena buat. Maksudnya macam awal tadi saya akan buat 2 3 roti kaya. Saya lah Jajik Singh. Yang punya. Macam itulah lebih kurang. So saya kena buat take supaya mood tu sampai. Bila take sampai, so nanti saya akan benchmark suara tu kan, ingat. Yalah, macam contohnya macam apa Hafiz buat kan. Bila suara Jajik tiba-tiba dia lain daripada suara sendiri. So benda tu kena ada energi untuk dapatkan acting tu. Susah lah. Sebab kadang-kadang saya bila pernah satu kali saya tak ada mood. Lama jugalah. Tak sampai kan. Paling lama saya pernah buat bila tak ada mood tu 1 jam. Kadang-kadang ayat tu pendek je macam pendek tu lagi susah sebenarnya. Sebenarnya pendek tu lagi susah. Orang ingat macam pendek je ayat ni senang. Tak. Kalau mood tu tak ada memang tak sampai. Sebab audio apa tu yang coach tu dia tahulah, dia dengar macam orang tu tak ada mood ke ada mood. So sebab tu kena repeat. Saya setuju dia cakap orang lain yang kena dengar output kita. Betul. Kan kalau kita je kan macam dah semangat lah. Tapi make sure yang dengar tu pun tahulah. Yalah, dia kalau kita pun kalau saya macam saya record
mungkinlah saya rasa okey ni. Ya. Tapi coach tu dia tahu Ya. apa yang dia nak. So kita kena push. Memang kena jaga. Apa yang makan atau minum pun sebelum nak rekod pun kena. Jaga lah. Contoh macam jangan minum ais, macam makanan berminyak. Betul. Betul tu. Betul lah. Sebab nanti dia ada macam husky sikit. Ya. Kalau macam kalau suara macam saya selalu besar, kadang bila nak buat tekan suara tu dia macam ada crack sikit. So off sikit tu yang macam tak sedap lah. Kena retake. Padahal okey, contoh okey, tiba-tiba Hujung kan? hujung kena ambil. Take. Yang pasti kena minum air kosong lah. Yes. Betul-betul. Air dingin. Saya nak create satu suasana sikit lah. Sebab mungkin orang ingat rekod suara di dalam studio ni nampak senang je kan. Sebelum kita kupas lagi macam apa topik kita seterusnya, kita buat sedikit perbualan sikit antara kawan-kawan UPI PIN. UPI PIN tak ada. Kawan-kawan je. Saya create sikit je. Okay. Contohnya sekarang kita buat macam Suhanti lah. Suhanti dia kehilangan pen dia. Okay, ni saya bagilah pen saya. Contoh. Hilang kita. Dah hilang kan? Sorok ni macam tu. Suhanti ni tengah cari pen dia. Cuba Kansa jadi Susanti. Di mana pulpen saya? Okay, tengah cari kan? Lepas tu tiba-tiba Jajik pula masuk. Susanti, cari apa tu? Saya rasa better berpantun kot. Jajik kan? Okeylah. 2-3 buah kelapa. Susanti cari apa? Okay. Lepas tu Susanti ni pun tengah cari lagi. Tiba Fizi pula masuk. Fizi Fizi masuk kan. Dia pun tegur dia orang semua. Ni kot yang kau cari kan? Oh iya, asik. Makasih Fizi. Sama-sama. Saya Dara. Bukan Jajik selalu marvelous. Sudah jumpa. Nampak? Itu adalah contoh suasana acting lah. Tapi tu pun kalau ikutkan tu boleh rough je lah. Betul lah rough. Tapi kita nak tunjukkan kalau 3 ni kita gabungkan. Sebenarnya kita rekod seorang-seorang. Kalau untuk satu situasi tu seorang-seorang. Coach lah kena make sure dia tahu situasi tu macam mana. Itulah contoh dia. Sebelum selepas kan. Coach. Saya nak tanya Hafiz lah pula. Boleh. Okay. Cuba explain sikit. Betul ke lakonan suara ni mudah? Siapa yang cakap mudah? Saya nak tahu. Ya, ada mungkin ada orang bertanya macam orang luar tengok senang. mungkin nampak macam senang je, macam aku boleh buat. Betul lah. tu kan. Faham. Mungkin persepsi orang dia tengok yang final kan. Bila final dia satu kan. Betul juga. Bagi saya tak semudah yang disangka lah. Dia sama juga kalau kita tengok orang berlakon. Tapi berlakon ni orang nampak fizikal. Tapi ni macam mana orang nak guna suara, nak bagi orang feel the mood tanpa melihat visual. So bagi saya macam kalau macam saya cakap tadi lah, kalau kita pelakon suara sebagai pelakon suara tak ada mood, so mood yang disampaikan tu mungkin lari, mungkin situasi tu tengah happy, tiba-tiba voice actor tu tengah mungkin ada masalah ke, tengah down, so happy dia tu je sedih. Tu yang kadang-kadang tak sampai macam so boleh nampak as coach lagi tahu apa. Kadang-kadang macam saya pun kadang silap, saya senyum dia boleh tahu, kadang mood tak payah tengok pun tahu dia senyum ni. Okay. So macam tu lah dia punya detailnya bila voice acting ni, especially kalau orang tu yang dah biasa mendengar, dia tahu mood tu sampai ke tak dengan situasi tu. Bagi saya sepanjang saya buat voice over ni memang nampak lah bila boleh dengar orang tu dalam satu voice over apa, boleh nampak mood tu sampai ke tak. Sebab mungkin sebab dah terbiasa, so kita tahulah. Ataupun dia buat sambil lewa macam je sekadar kan tak buka mulut. tak buka mulut. Yes, tak buka mulut tu. Mungkin dia nak cepat. So kadang dia rasa tu real. Yes. Tapi Bagi kita ni macam saya cakap lah, mungkin kita yang buat tu dengar ni. Tapi orang yang coach tu, orang atau orang luar, apa dia membeli kan ni? dia tak tahu skrip kan. Orang luar macam apa dia cakap. So Mungkin kita pronunciation. Mungkin Hafiz tengah kerja deadline kan dekat Itu mungkin kan, laju sangat.
kita pun sama-sama deadline audio dengan Pom Kan kita biasa memang bersama. Dia audio dan visual ni memang dia di hujung-hujung. di hujung nyawa. Tapi macam saya cakap, dia tak semudah yang orang lihat lah. Memang susah. Memang ada betulnya point tu daripada macam Hafiz lah. Kan macam kita yang macam rekod suara ni kita tahu juga apa susah senangnya. Tapi sebelum tu abang nak tanya adik Kansa kita. Betul ke Kansa rasa senang ke susah rekod suara? Bila dah dapat ni, bila dah dapat buat ni? Tergantung teksnya. Biasanya. Selalunya cuba Kansa imagine satu sesi lah kalau datang recording. Tak kisahlah dengan Kak Ais ke kan. Apa yang susah atau mudahnya dekat voice acting? Biasanya yang mudahnya tuh Mood ke? Kalau mood happy kan mudah. Macam tu. Iya. Dia depend on mood lah juga. Ya, mungkin awal sangat kan dia masa sebab tu baru Kansa je. ni ceria orangnya. Ya. Dia macam Susanti. Dia main happy go lucky. Bila ada part yang orang kata bila dah dapat jadi audition pelakon suara ni, lepas tu terus pula dapat episod yang fokus Heavy. Susanti yang tengah sedih kan. Ingat Oh, ya, yang ya. episod Susanti yang apa? Pulang. Yang dia nak pulang ke Pindah. Jakarta ikut family kan. Banyak kali kan kita buat recording, betul tak? Susah tak? Iya. Susah banget apalagi pas yang nangis itu kan, yang dia kan lagi main terus pas Upin Ipin kan meme. Terus Susantinya dia ngomong kan tapi nggak didengerin. Betul. Lepas tu bila tak dengar, bila orang semua tak dengar, Susanti buat apa? Apa dia rasa? Sedih. Sedih. Okay. So bila kita tengok final output tu, memang rasa Susanti tu apa orang kata sedih sangat kan. Bila dia rasa macam kawan-kawan ni tak pedulikan dia. Tapi memang dapat lah feel sedih tu. Tapi nak rekod dia tu bukan senang. Kansa terkejut tak? Itu suara Kansa lah. Semua pandai berlakon punya. Terkejut. Pandai. Macam mana reaksi Kansa bila tengok? Kayak kok bisa masuk TV. Kan? Masuk betul. ya. Okay, Ais pula apa macam yang soalan yang saya tanya kepada Kansa tadi kan, macam susah senang tu, macam mana proses untuk audition pelakon suara ni? Sebab Alalang cakap pasal Kansa kan, kita pun baru dapat Kansa ni ramai daripada audition kan. Boleh cerita proses sedikit macam mana proses audition pelakon luar ni? Okay, kalau kita dah set satu watak kan, kita set contohnya kita pernah buat open audition, ada dah watak apa Yang diberilah. ya. Contoh saya yang pada bagi zaman dahulu. contoh Kerisaman Tunggal. Kita punya movie yang masa yang meletup-letup box office tu. So contoh watak yang kita waktu tu kita cari kita memang buat open audition kan. Kita blast dekat Facebook, kat social media lah. Sambutan dia sangat hebat. Betul, kan? betul. Waktu tu kita buat weekend, betul tak? Itu Ais ada kan? Ya, Cerita saya sikit. Oh, yang tu ingat saya rasa mungkin karakter tu sendiri yang kita dah kita tak design lagi kot. Contohnya watak Nakoda Ragam. Kan kita sedang mencari suara dulu. Betul, sebab waktu tu kita letak dialog-dialog. untuk dia Ini kat dinding kan. Kita letak ini Nakoda Ragam. Ini Mak Jenin. Ini Bawang Merah. Sedangkan tak ada lagi. Cerita tak ada lagi. Tapi kita nak diorang lancar ingat kan, supaya prepare dulu sebelum masuk audition. So pengalaman tu saya rasa yang bila dia datang nak bawa suara apa, contoh dia kata dia nak bawa Nakoda Ragam, dia kenal sikit lah Nakoda Ragam ni siapa, mesti firm si watak, takkan yang jenis Macam-macam kan. So kalau dia lontar bila dengar bagus, ada acting, ada energy dia, mungkin yang tu kita keep. Kalau biasa saya rasa kalau yang audition ni dia orang jaga ni je mood, pronunciation tu susah je kan. Saya tak apa, nanti bila dah shortlist kan, boleh kita minta dia baiki betul-betul dia sebutan.
Apa waktu tu memang rasanya Hafiz ada juga waktu masa tu audition saya tak ada. Sebab kita buat weekend. So siapa yang waktu tu ada kat office kan, waktu tu sebab terlalu ramai juga orang, kita terpaksa panggil tu bawa tolong. Tolong yang tu dekat staff-staff yang ada datang weekend kan. Kita minta tolong yang atas-atas kan. Daripada kita set up satu studio untuk audition, kita terpaksa buka 3 atau 4 tak silap saya. Saya dapat tahu daripada Facebook. Memang saya tengok Facebook, memang orang jauh-jauh datang. Actually macam not expected lah seramai kan. Betul, sebab waktu tu kita ingat nak buat macam small audition je. Sekali datang. Sebab kan saya berapa saya kesian sebab ada yang saya nampak tu macam dekat depan office tu kan. Ada orang yang macam anak tidur dekat tepi jalan kan. Tapi dia bentang lah macam tikar ke kain ke. Tunggu turn dia. Sebab ramai sangat orang ni. Beratur tu nak ambil nombor dah satu. Tapi yang menunggu ni. Lepas tu bila audition, sebab kita ada banyak karakter daripada kanak-kanak sampai besar. So kiranya kalau datang tu satu family lah audition. Betul. Ada. Saya ingat sampai terpaksa buka ada satu studio lagi untuk floor animation. Betul. Punya ramai kat bawah. animation satu, dekat art pun satu. Even juri pun kita paksa random. Betul. Tak cukup dah audio team dah. Tapi yang bagusnya sebab pelibatan semua ada lah. Macam tapi ramai. Memang ramai. Saya tengok tu antara ni lah kan. Macam itu masa sesi audition. So macam I cakap tadi, ada next pula. Berapa kali selalunya kalau kita buat macam kita nak tapis ni kan? Daripada ramai sikit sampai seorang dapat satu karakter tu. Rasanya berapa kali? 3 kali lah kot yang paling besar. Shortlist lagi dalam 10 orang. Lagi third tu maybe 2 atau 3 orang. So selalunya yang macam dah 2-3 orang ni baru kita orang kata kita rekod dengan lebih panjang dan kita tunjuk dengan bos lah. Tu sesi tu memang panjang. Dan kalau nak cakap memang orang kata memenatkan. Sebab contohnya daripada beratus tu kan. Macam yang tu tak silap saya dalam 700 ke 800 orang yang masa audition hari tu. Dan itu pun kita terpaksa tutup. Sebab dah petang. Sebab kita tak nak nanti drag ke malam. Tapi alhamdulillah dengan orang katanya adanya audition tu, kita dapat banyak macam talent yang kita dapat cari. Library kita. Library kita makin besar dan kita bukan saja dapat dalam filem Keresiman Tunggal je. Kita dapat juga untuk macam pada zaman dahulu punya karakter kan. Dia bagus. Saya bagus juga sebab untuk backup kan. Betul. Untuk apa-apa berlaku kita ada banyak ready stock gitu. Betul. So ni apa yang saya tanya ni saya rasa baguslah. Dia tips untuk siapa yang nak cuba audition ni macam mana nak prepare kan. Apa tip-tips dia. Nak tanya orang yang dah buat suara kan. Ramai yang orang kata email kita kan, macam nak cuba. Kita ada panggil. Tapi macam itulah proses dia. Dia berbalik-balik pada kan Akak Ais dah cerita pasal audition kan. Abang nak tanya Kansa, sebab Kansa ni baru saja lepas sesi audition tahun lepas kan. Abang nak tanyalah, apa pengalaman Kansa waktu audition tu? Ingat tak lagi waktu mula-mula? Ramai tak coach masa tu? Ada opa juga kan. Waktu itu foto. Kebetulan waktu Kansa datang tu ada opa. Seronok kan dapat jumpa opa. Haji Ainon kan. Masa tu di mana? Audition di Katak. Sebab kita buat yang ni kita buat sesi macam kita bertanya lebih kepada in-house lah. Kebetulan waktu tu Jihan kan dia ada kenalan. Dia ada kenalan, so dia blastkan benda tu dekat macam komuniti Indonesia di Malaysia lah. So ramai. Memang ramai. So waktu tu memang saya sendiri yang macam contact semua yang berminat lah. Sebab diorang dah paskan diorang punya contact. Saya sendiri yang akan list downkan semua. And then saya contact satu-satu. Kita setkan lah. Ada orang dia macam kebetulan ada yang tak dekat Malaysia, ada yang macam
kebetulan hari audition tu dia kena ke overseas. So kita kena set waktu lah. Dan salah satunya adalah Kansa lah yang datang daripada ramai-ramai tu. Kan? Itulah Kansa. Cuba cerita sikit macam mana proses masuk audition tu kalau Kansa ingat. Yang Kansa ingat lah. Awal-awal banget ya. Ya betul. Mesti rasa macam berdebar ke waktu mula-mula. Ya kan pertama dapet chat kan dari itu. Terus aku disuruh sama ayah buat video perkenalkan diri. Nama, kelas, umur, sekolah. Ya. Maksudnya excited tak buat video tu? Iya sih lumayan, tapi nggak gitu juga, nggak kebayang kalau terpilih macam tu. So macam waktu tu memang abang tengok video tu memang Kansa memang seronok lah. Kan dekat rumah kan. Perkenalkan diri. Memang nampak Kansa ni memang orang yang memang kata apa? Mesra dekat depan kamera lah. So Kansa buat video tu. Lepas tu abang tengok bagus Kansa ni. So kita panggil lah antara apa? Calon-calon yang layak untuk audition lah. Kan? So bila dah dapat tu apa perasaan Kansa? Macam mana Kansa tahu Kansa dapat tu? Mak ke ayah yang bagi tahu? Nah, macam mana? Kansa. Iya waktu tu kan ada dua orang ya kan. Terus besoknya dapet chat kan kata ayah. Itu aku terpilih. Lepas tu masa terpilih tu Kansa apa? Excited. Betul ke mimpi kan? Berjoget lah. Ingat memang tinggal waktu tu shortlist kan, tinggal berapa orang je kan. So yang terpilih Kansa lah. Memang seronok lah kan. Macam Kansa ni dalam kat sini yang sekolahnya seorang je Kansa je. Betul. Yang lainnya semua dah kerja. Tapi ni macam ni Fizi kan. Ni Jarjit. Semua staff. Kansa je yang masih sekolah. Macam mana Kansa macam ni sekarang ni pun Kansa baru balik sekolah betul tak? Jam 1. Jam 1. Lepas tu habis sekolah balik rumah kan? Pulang rumah. Bersiap. Makan. Lepas tu mandi. Okey, lagi? Make up. Okay. Tapi enggak ya siap-siap untuk sini. Terus ke sini lepas tu kita buat pula sesi podcast. Busy kan? Busy lah. Untuk macam kanak-kanak sebaya Kansa kan. Umur Kansa mesti balik sekolah main-main, betul tak? Macam Kansa kena kerja. Komod pun mesti buat malam kan? So nak tahulah macam mana Kansa ni kalau contohnya hari ni ada sesi dengan recording kan. Macam mana Kansa bagikan masa? Dari pagi bangun tidur, mandi, sarapan. Penting sarapan. Okey, lagi? Pergi sekolah. Ya, pergi sekolah. Ada cerita ke dengan kawan-kawan? Petang ni nak buat apa? Enggak. Dekat sekolah mesti famous. Iya pasti kalau ada misalnya tamu dari sekolah, ada guru. Satu sekolah tahu dah. Guru tu cakap tahu apa? Aku. Ini Susanti lah. Terus diajak foto. So lepas tu apa? Sebelum ni kan macam tak ada apa-apa kan, macam orang kata relax je kan. Sekarang ni macam cikgu panggil kalau ada apa orang datang melawat visitor. Mahasiswa. Betul lah mahasiswa. Student dari Indonesia yang universiti datang melawat so ramailah orang ambil foto. Kan? Ada juga yang itu nomor telepon. Oh ya? Jangan bagi. So Kansa cakap apa? Bila minta nombor telefon? Ya udah. Tapi dia minta Kansa buat suara, Kansa buat terus. Iya. Itu banyak kali. Macam mana Kansa buat selalu? Ya biasanya asik aja sih. Soalnya itu aja kena. Lepas tu cuba Kansa buat yang asik tu je. Cepatlah.
asik. Semua orang macam tu. Wah, tengok sebut asyik je pun. Dia punya. Others punya excited dia tu. Nampak macam kat sekolah kan. Ramai dah kenal Kansa kan. Bila habis contohnya habis recording kan. Macam mana Kansa buat kerja sekolah ke apa ke? Macam Ya mana? biasanya Malam. Macam mana yang Kansa uruskan? Kansa balik daripada recording kan? Sampai rumah rasa macam tired ke ataupun nak buat juga kerja sekolah. Sebenarnya jarang ada PR pekerjaan rumah. Bagus. Menang siap. So selalunya buat di sekolah lah. Latihan. Kalau nggak selesai di sekolah itu ntar biasanya buat PR, tapi jarang sih. Bagus. So kalau tak ada kerja sekolah, balik daripada recording, malam main game. Ya. Itu ada live lagi. Tadi apa Kansa cakap? PR? PR tu apa? Pekerjaan rumah. Dekat sini kita panggil kerja rumah kan? Kerja sekolah ke? Kerja sekolah, kerja rumah. Kerja sekolah. Sekolah. Lain kan, beza kan. So daripada situ kita belajar. Bagus tu. Words tu kita suruh guna dalam ni. Pipin buat kerja rumah. Kerja sekolah. PR. Dah buat PR belum? Macam tu kan Kansa? Kalau Kansa cakap macam mana selalu? Udah buat PR belum? Belum. Malam ni baru buat kan? Contohnya satulah macam yang episod Pipin sekali tu kan, yang Susanti cakap dekat Bazar Ramadan tu. Kan dia kata Susanti kan, lepas tu Susanti cakap ngabuburit kan. Yang Pipin tanya apa buat kat sini? Apa so buat dia pun pasal macam malam ni? dia pun ngabuburit. Lepas tu macam Pipin macam apa benda tu kan, first time ni dengar ni kan. So macam ngabuburit tu selalu buat apa? Ngabuburit itu biasanya cari makan di luar, kan bisa ada bazar-bazar gitu kalau bulan Ramadan. Biasanya kalau di Indonesia ya naik motor kayak cari makanan yang enak apa. Santai tu. Kat sana ada bazar juga ke? Ada ya? Ada. Mestilah Ada. Ada. Dia lagi meriah. So Kansa pergi jugalah kalau kat sini petang-petang. Kalau petang, kalau beli kat sini Kansa suka beli apa? Itu biasanya apa sih, kue apa itu? Kue apa? Yang mana? Yang santan. Yang pandan itu, pandan. Ni Apa? Onde? Seri muka. No. ni. Bukan. Yalah, pelita. 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 Aduh, fail lah makanan. Apa pelita? Tepung pelita. Tepung pelita. Yang ada. Ada dalam cerita Pipin tu. Kuih tu. Ada. Bulan-bulan puasa makan. Kan visual mesti letak kan. So memang beli banyak-banyak lah tu Kansa. Memang suka lah. Favorite lah. Sedap. Tapi ngabuburit tu dipakai waktu Ramadan je ke? Iya. Petang-petang Ramadan. macam ni nak pergi cari balik ni? Enggak ada. Tak pakai. So bulan puasa je lah. Kalau faham. guna. Ya. Kita tanya Hafiz pula lah. Audition dia macam mana? Audition ni lah. Macam mana Jarji. Saya audition masa, tak silap saya, pertengahan 2013. Kalau seingat saya lah. Dah 10 tahun? Ya. Okay. Seingat saya lah, pertengahan 2012. Season 7 lah. Season 7. So masa tu memang sebab saya ni jenis suka mengajuk. Itulah. Mengajuk, bukan merajuk. Tak, mengajuk. Itulah. Saya rasa salah satu ni tips lah. Tips untuk yang nak jadi voice actor kan. Rajin-rajin mengajuk. Betul. Tak kisahlah komedian ke atau kartun-kartun kat luar, cuba ajuk. Kalau ada one off karakter tu lebih kurang, insya-Allah. So saya suka mengajuk. Masa tu kebetulan Jarjit kan. Jadi kan dia suka buat gila-gila. So saya suka mengajuk Dapat pula kan. Mengajuk kebetulan ada audition. Cubalah. Cuba. Ada dalam list. kita ingat kita open public ke tak kan? Tak. Sebab zaman lah. Masa tu memang Tak ada, kita tak open. Ni saya masih ingat lagi. Ingat Ais lah. sikit lah. Sebab memang ais. Ais. Tapi- Ais orang je lah. Ada lagi. Ada lagi. Tapi Adalah. Mungkin seingat first audition saya aku. sebab dia yang panggil saya macam nanti standby sebab ni rasa okey ni. Yang lain tu macam ada sikit. Ini macam okey lah. So macam okey lah. Masa audition tu adalah antara department lain rasa macam saya enggak lah. Tapi dalam hati macam
Tak dapat sajalah sebab kita dah ajuk kan. Pula kena Tiba-tiba dapat kau. dapat macam tapi memang bila dah jadi voice actor tu memang kena proper lah. Kalau sebelum tu kita mungkin ajuk satu line je. Macam dua tiga sekali bila dah satu kena episod belum kena yang mood lagi. Tapi alhamdulillah sepanjang saya rekod memang best lah. Pengalaman saya lah kalau saya rasa sebelum saya jadi Fizi, saya dah as audio designer kan, kena coach orang. Dah coach. Kita coach orang, kita buat macam ni. Bila kita ada Fizi kan, alamak kenapa tak sampai macam dia nak je. Aduh, lain pula. Kita yang start mati. Itulah masing-masing punya ni kan. Okay, so kita nak tanya Kansa, apa beza cerita Upipin ni dengan cerita kartun lain? Cuba Kansa cakap sikit. Kartun yang lain di Malaysia atau di Indonesia? Tak kisah. Semua kartun lain. Apa beza? Kalau Kansa dah buat suara kan, Kansa tengok, apa beza? Cerita Upipin kan dengan cerita lain. Cakap je. Bedanya ini kan dari Malaysia. Kan biasanya kan negara Malaysia Okay. Apa dia? dijuluki. Okay. Tahu kan apa tuh? Tak tahu apa tu? maksudnya. Aku pula nak Sebagai faham. negara Upin Ipin. Upipin ni apa? Famous. Juluki maksudnya stand up. Contohnya lah kalau macam Kansa balik kampung kan, hari tu dah balik kan, bila tahun lepas Kansa balik kampung di mana? Jakarta. Sampai je airport Susanti. Naik pergi Jakarta kan, lepas tu naik lagi kereta api balik kampung kan. Itu first time yang Kansa ni dah jadi watak Susanti. Udah lama juga gak ke Solo ya kan. So macam mana kalau family ke, siapa ada atuk nenek betul tak? Cousin ke. Kan apa dia orang cakap? Reaksi dia orang kat Kansa? Senang lah cucunya datang. Bukan sebab ada tak macam buat lagi suara atuk nak dengar? Ada sih. Apa dia? Sikit-sikit. mesti meriah. Mungkin kalau bukan Kansa, mungkin siapa nak jawab? Sebagai budak audio rasanya meaning kualiti bukan kualiti, output dia yang Pipin bagi ni dia rasa saat ni di Malaysia macam tu. Kampung dia, lasak dia, percakapan dia, even music pun kita ada ke arah Asian macam tu. Compare dah kalau kartun luar mestilah style sana kan. Maknanya kita ni bawa budaya kita keluar lah. Kita perkenalkan kita bukan saja macam mengimbau kenangan lama untuk generasi baru, tapi kita untuk bawa benda tu ke luar negara juga. Lepas tu kebetulan macam di Indonesia kan, bila ditayangkan Indonesia sama kan, kita duduk kampung, kita ada main-main permainan macam tu. So maknanya kita semua ni serumpun. Yalah, bukan di Indonesia je, dekat semua, dekat Filipin, dekat mana lagi kalau ada feedback daripada peminat-peminat kan di Asia. Dia rasa connected macam tu. Dia orang cakap macam sama rupanya kita ni. That's why Filipin ni dia lebih mudah untuk orang lain tengok tu macam terus lekat di hati. Okay, so itulah kita dah tanya Ais tentang beza cerita Upipin ni. Saya nak tanya Hafiz dulu tentang ini, kita ubah kepada peminat pula. Ni tadi kita dah tanya tentang pengalaman macam mana dekat office kan. Pengalaman semualah pasal pelakon. Kita nak tanya pengalaman bersama peminat pula. So ada tak pengalaman dengan peminat yang macam Hafiz ingat? Yang ingat unik ataupun lah. apa-apa nak cerita tentang peminat? Kalau saya mostly kalau balik kampung lah. Balik kampung, especially raya kalau raya mesti cousin memang katanya lah. Kalau cousin dia akan kumpul, ni nak dengar buat suara lah, so kenalah buat. So saya pun kena Menyorok ke depan? terpaksa lah entertain, tapi okey je. Terpaksa.
Yalah, asyik macam Yelah. kena buat. Tapi okey bagi saya seronok sebab bila entertain budak kecil, so dia orang happy, saya pun happy. Kadang-kadang tapi diorang terus dapat teka kan, kau suara siapa. Tapi saya pernah cuba dalam satu majlis tu, saya pernah buat macam ni tau. Saya buat surprise tau. Masa tu saya baru lagi jadi jarjit lah. Wedding saya punya abang saudara. Saya saja cakap dia, dia tahu saya cakap saya nak buat special lah, dapat surprise. Nampak reaksi budak kelakar. Lepas tu yang kelakar je apa, semua lari. Dekat, dia tak dekat. Tenganga macam kau lagi sekali. kelakar. Tu memang kelakar. Sebab saya suka tengok dia macam budak kan, bila tengok kartun, bila tengok betul ke ni Ya kan. ada yang nangis pun tau. Yes. Mula macam Kenapa? nak dengar. Tak lagi bila dengar dia, sebab dia mungkin tak percaya muka lain, kata lain. Kenapa abang ni? Tapi ada yang peminat, ada dua masa, ada dua situasi yang saya dapat peminat yang tiba-tiba. Okay. First masa 2017 Maha. Okay. Masa kita buat. Ini orang kata bagus juga sebab pengalaman dengan peminat waktu kita di Carnival. Carnival so, Pipin ni dia banyak jelajah. Yes. Dekat dekat Malaysia. Masa tu saya ditugaskan jaga area stage lah. Waktu tu kiranya staff lah, bukan pelakon. Belum. Yes. Okay. Tiba-tiba ada seorang budak ni dengan adik dia, kakak dia. Jarjit macam wow, kenal aku. Macam saya tengah jaga pintu ni. Lepas tu bapak dia Jarjit. So macam walaupun kita ni watak, kata tak ada macam kawan ni kan, kayak Pipin samping dengan Pipin, tapi dia kenal lah kita suara siapa. So tu rasa macam okay, rasalah dia hargai. Banggalah jadi pegang watak Jarjit. Lagi satu masa pergi bazar Ramadan, itu pun kelakar. Pergi tengah pergi, tiba-tiba ada seorang budak datang, bang abang Jarjit kan. Lepas tu bapak dia jadi sama juga, Hafiz Jarjit, satu-satu patut macam tu rasa rasa macam tengok orang lain semua tak ingat lah, tapi budak tu dengan bapak dia rasa appreciate lah. Bagus lah kalau pengalaman tu. Saya rasa itu memang peminat, orang kata dia follow kita lah, follow cerita Pipin. Kalau macam watak kawan ni, kita assume macam siapa je yang nak dengar kita, tapi bila jadi macam tu kita rasa macam ada orang kenal aku. Kalau cerita pasal kawan kan, sebab macam Pipin ni karakter dia macam bukan Pipin saja, kawan-kawan semua, cikgu, kemutu. Setiap ada unik. Kan orang kata Abang Roy tu yang tek sikit kat kampung tapi yang selalu membangkang tu pun orang ingat. So macam setiap karakter yang kita buat ni bukan macam orang kata sambil lewa lah. Dia ada reason. Dekat kampung tu semua memang ada semua perangai macam tu. Okay. So bila situasi gitu saya rasa macam okay lah. Kawan ni pun walaupun orang kata dia sekawan, kadang-kadang ada macam Pipin, tapi still dihargai lah. Mungkin ni lah macam kan unik wataknya. Fan asyik tanya kan, asyik macam Pipin memang dah ada social media kan. Lepas tu tiba ada Ihsan pula. Dia macam mana yang lain ni tak muncul-muncul kan. Mungkin lepas ni kita boleh suggest lah dengan kita punya team. Macam dia macam pelakon suara tu sendiri, dia kena push. Live buat juga. Kata bila nak buat aku punya pula kan. Asyik Ihsan je kan. Sebab kawan-kawan Pipin ni ramai follower dia. Santi kan. Lagilah ramai fan Indonesia. Betul lah. Kan? Ni sekali on follower dia. So macam kita shift pula, dah halang cakap macam-macam perangai kat kampung kan, kita pergi kepada Fizi pula. Macam Ais kan, Ais ni kita tahu kan karakter Fizi ni macam mana kan. Dia macam apa orang kata, dia macam nyakat tau. Dia ni suka cakap, orang kata cakap lepas. Betul. Tapi mulut tak ada tapik. Tak ada insurans. Okay. So macam kalau macam Hafiz cakap tadi kan, macam ada yang happy, ada yang menangis ke, ada situasi macam tu dekat Ais. Pengalaman dengan peminat Kalau saya Fizi ni wataknya boy. Bila saya lontar, dia macam dia wonder dulu, tapi ada yang teruja macam speechless. Suara siapa?
mungkin tagline yang saya guna, saya panggil Intan Payung. Oh Intan Payung. So dia macam Intan Payung. Dia mungkin teringat online sedangkan saya memanggil best friend, cousin saya tu, Cik Ihsan. Tapi seronok kan tengok muka reaksi dia dia macam punya speeches. Tapi kadang-kadang saya rasa pengalaman yang saya paling nampak mak ayah yang dia budak-budak dia speechless macam malu-malu. Contoh. Tapi tengok reaksi memang best lah. Ya. Lepas tu bila dia cakap pelakon suara boleh teka tak? Tahulah biasa. Tapi yang tahu budak-budak yang malu sebenarnya dia tahu. Compare dengan mak-mak, suara siapa? Mak. Tapi anak yang betul macam wah bagus, kenal. Sebab dia orang tak boleh ni macam lah perempuan punya buat suara Fizi je tu. Dia mungkin memang macam tu. Memang ramai macam contoh Sheila kan. Dia tu kenapa suara apa orang kata di sebalik tabirnya perempuan mana tak terperanjat kan. Dia reason dia sebab perempuan ni suara dia bila makin dewasa tak berubah. Tapi suara kalau tengok voice actor pun sebenarnya banyak voice actor lelaki kalau negara lah setahu saya memang perempuan. Saya tengok memang semua perempuan. Macam itulah mungkin macam Zaki cakap sebab itulah macam Ais kan daripada daripada single dah jadi mother. Okey, anak saya lagi lah yang first dia tahu Pipin kan. Ibu ke buat suara tu. Sebab ibu cakap normal kat rumah kan. Ibu lah Hamzah. Waktu dia ibu lagi sekali ibu. Buatlah. So ada peminat sendiri lah kat rumah. Fanatik dia. Tapi sampai sekolah ibu tolong buat kawan Hamzah nak dengar. Alamak. Yang kecil yang dedek macam mana? Dedek sama. Habis lah dia beritahu kat taska dia. Ni ibu saya Fizi. Kalau saya tak lontarkan teacher dia mungkin tak percayalah. Tapi dah buat betul lah kakak. Saya cakap betul lah anak dah 2 boleh buat Fizi lagi. Itu yang macam nampak yang seronok kan. Kalau macam apa? Yang macam sebab orang bila orang cakap Fizi ni cakap lepas mulut dia pedasnya mulut Fizi ni kan. Kenapa? Kadang ada tak orang tanya direct dengan Ais? Ada tapi macam tanyalah kenapa Fizi cakap macam tu. Mestilah kita ini real person buat budak kan. Mana ada nak tapi cakap je lah salah dia belajar lah betul. Betul. Kalau salah kita yang lebih dewasa ni kena nasihat. Kan? Dia budak-budak dia lulus. Dalam kawan-kawan dia Fizi je perangai tu kan. Okey lah. Dia Pipi ni banyak kan. Macam apa? Mail lah otak berniaga je kan. Macam Fizi ikut Ihsan ni kan. Macam tu lah kan. Dia suka mengusik. Kalau usik dia yang orang kata apa? Rasa balik. Dia yang cepat. Kan? Dia yang cepat terasa bawa diri kan. Betul. Kena tapi pujuk. saya kalau buat Fizi nangis saya pun payah lah. Nak feel nangis tu macam kan senang kan. Potong bawang tu lah. Tak pernah sampai bawa bawang. Yelah macam contohnya yang masa Fizi ni menangis lebih-lebih ni sebab masa Ihsan pindah tu. Yang macam semua orang macam ingat betul-betul Ihsan pindah kan. Rupanya sebelah rumah je naluri kan. Tapi waktu tu Fizi memang orang kata nangis. Itulah watak pertama dia kan. Tapi saya rasa itu paling payah saya nak buat. Betul. So maknanya kita yang kena pantau lah. Macam kalau soalan daripada kita ada jawapan lah Fizi watak macam ni ada reason. So dia bukan dia orang kata macam orang suka cop macam jahat lah apa tak. Saya tak pernah kena attack lah. Tak ada macam Ais jangan buat macam tu. Tak ada. Ada orang faham itu cerita yang direka kan. Betul lah bila Fizi cakap ni bila tak ada mak tak masuklah syurga. Mana taknya betul. Terus ke hati kan. Bukannya Upipin je yang tengok pun. So maknanya watak tu menjadi yang tengok ni yang contohnya yang tengok yang orang kata yang memang dah tak ada mak kan. Dia pun terasa. Kenapa cakap macam tu? Tapi kita ni memang rasa tapi that's why kita kena nasihat kan. Kita jangan cakap benda-benda yang menjaga hati lah. Macam parents lah anak-anak tengok Pipin. Saya recommend parents pun jangan tengok. Contohnya ada hanging soalan after tu lah. Mak lah tolong reply. Dia jawab macam ni. Husnuzonnya. Abang nak tanya Kansa tentang apa? Kan Kansa baru jadi Susanti betul? Ya. So mesti ada komen peminat betul tak? So Kansa ada baca betul?
itu kan social media kan. Macam mana Kansa kalau baca tu contohnya apa dan macam mana Kansa rasa? Macam mana Kansa macam cuba overcome feeling tu? Di YouTube yang waktu pertama kali ya itu kan ada yang bagus tapi ada juga yang nggak support. Tapi kata ayah gak usah dengerin itu. Apa macam contoh komen yang Kansa ingat? Kenapa Satu cute je, sangat? satu je contoh. Yang gembira. Yang gembira dulu boleh. Ih bagus kan ya, Kansa suaranya semangat gitu. Dia rasa lagi Indonesia betul tak? Iya. Kan? Lagi lively, lebih kanak-kanak, betul? Suka lah baca komen-komen. Iya suka. Bagus baca yang positif kan, bagi semangat kan. Tapi kalau yang negatif pun, contoh yang negatif ada ke? Ada. Ditulis apa? Operasi plastik. Oh. Ada waktu itu satu kan. Itu jahat ni. Tu antara contoh. Tu contoh orang yang macam dia boleh tegur dengan kata-kata macam tu kan. Yang tu kita tak ambil peduli kan. Kelakar. Dia Mungkin dia pun budak antai kan. Ya Kan? kita gelak-gelak je lah kan. Yang penting kita buat benda yang betul tak? Iya. Contoh macam kalau orang kata kenapa Susanti suara lain? Ada waktu itu. So apa perasaan Kansa waktu tu? Ya udah sih kan ntar pasti kan ada itunya. Ada yang balas mungkin ya kan. Ini ganti suaranya. Kesimpulannya kita pandang ke depan. Reason ni kita cari pelakon baru sebab kita nak apa? Kita nak cari yang lebih baik kan. So bila dah dapat Kansa, maknanya memang Kansa lah pelakon suara Susanti. Kadang orang ingat kan macam kita ni ambil pelakon suara Malaysia. So kita nak tunjuk kat sini memang kita kalau nak kita ambil original lah. 100% je tu original. Kan? Kita nak pelakon kalau suara Susanti tu memang orang Indonesia. Betul Kansa? Iya. Okay. So kita ni at least kita dah dengar sikit kan macam mana pengalaman atau komen peminat kan. Mana yang baik atau buruk kita jadikan tauladan. Sebab kita dah asyik tanya macam sebelum, sekarang saya nak tanya masa depan pula. Apa future goal macam dalam lakonan suara? Sebab bila buat kan, bila asyik buat je, mungkin kita ada satu benda yang kita nak buat lagi. Kita nak buat benda lain. Saya nak mulakan dengan Hafiz dulu. Ni soalan terakhir yang orang kata pandang ke depan. Future goal. Kalau saya lah sebagai voice actor in-house, kalau diberi peluang untuk buat watak-watak yang lagi mencabar, saya suka mencuba. Contoh, kalau macam saya suka, saya ni lebih suka pada watak jahat. Saya lah sendiri kalau suka lah. Saya rasa karakteristik orang jahat ni dia memang Match. unik. Bukan sebab match tapi sebab kalau tengok orang selalu nak jadi hero. Tapi kalau jahat dia mesti macam tak nak jadi orang jahat. Tapi saya suka. Bagi saya orang jahat ni dia ada karakteristik dia, which is kalau kita tengok kat animasi luar kan, animation luar, kita tahu dia ni orang jahat, suara dia. Sebab mungkin sebab dia unik atau mungkin dari segi karakteristik dia cerita. Sebab bagi saya karakter jahat ni susah sikit lah. Ya sebab kalau saya nampak awak biasa jadi hero je. So lain nasib kalau nak jadi. Sebab kita nak buat team dia. Sebab kalau hero ni kita dah tahu macam apa lelaki yang gagah, macho. Tapi orang jahat ni dia ada macam-macam jenis. Kalau pada siapa yang tak tahu, macam Hafiz ni dia adalah watak yang dia jadi antagonis. Tapi bukan watak utama lah. Macam dia tak jadi macam Raja Bersiung lah. Dia juga merupakan salah seorang pengikut Raja Bersiung. Kan dalam Raja Bersiung ni kita ada pengikut dia adalah Ri dan Am. So Hafiz ni dulu dia Ri. Betul. Kori. Dia adalah Ri. Itu suara jahat dia. Nampak dia ada bagi teasing sikit. Mungkin in future boleh dapat watak yang macam utama, yang villain. Contoh kan. Itu mungkin harapan Hafiz lah. Okay. Ais pula? Saya ni segan sikit jenis nak bercakap pada public kan.
Tapi kalau dapat chance yang macam mana? Yang biasa voice actor di Spektor habis. Yang berada di depan saya teringin juga sebenarnya. Walaupun segan jelah, rasa macam tak yakin. Nak mencuba lah. Ya. So selain voice actor di Spektor habis, kalau dapat okay, saya nak ni shoot. Nak berlakon. Nak berlakon. Boleh. Mungkin boleh lah. Rasa macam nak bagi expression tu over. Sebab kalau kita voice acting je kan, muka lebih-lebih orang tak nampak pun. Ada facial sekali Nak tunjuk ni semangat buat. Mungkin boleh try audition dengan ni lah, director SC Film. Encik Hafiz. Menarik juga tu. First time juga dengar tu. Nak ke depan kan. Okay. So Kansa pula. Apa nak jadi apa? Nak jadi apa? Kalau macam Susanti tu nak karakter macam mana lagi? Kalau untuk Kansa. Opet juga. Baru suka Opet. Ramai betul fan Opet kan. Macam nak buat comeback pula. Apa macam ni, ingat tak Opet punya suara? Cuba Abang Hafiz buat dulu. Lepas tu Kansa follow. Pasal Kansa cuba buat pula. Pasi. Itu bukan ke bahasa Indonesia. Apa sih yang tu kan? Opet ni yang mana Kansa tahu? Yang itu kan yang botak itu, tapi enggak botak. Yang ada rambutnya sikit. Raju. Apa orang kata sebelum kita say goodbye kan? Mungkin ada pesanan khidmat masyarakat ke? Apa daripada siapa dulu? Kansa nak dulu. Okey. Enggak. Okey, Kak Ais dulu. Okey Kak Ais. Saya sebagai pelakon suara Fizi, sebab saya kan perempuan so saya harap peminat di luar sana rasa ni lah, link lah saya pelakon suara Fizi tu. Dan buat suara Fizi. Apa daya aku ni. Supaya yang di luar tu kenal. Bila saya lakon Fizi, ni tak Fizi. Teka Kak Ros, teka Opah. Mungkin sebab perempuan lah. Perempuan. So kalau dia macam dia nak orang kata nak menambah baik image Fizi, apa pesanan? Kena always acting macam Fizi agaknya. Kawan-kawan, janganlah marah Fizi kalau Fizi cakap yang salah-salah. Lepas tu tegur je lah. Aku nak mencari ayat tak dapat. Itu kira spontan lah. Macam bila nak cakap dengan Fizi kan, biar orang imagine. Ini sebenarnya Fizi. Selalu tengok kartun je, ini depan-depan nampak. Macam ni Fizi rupanya. Super santun rupanya. Okay, Kansa pula. Cuba cakap sikit. Dengan peminat ke pesanan Susanti. Untuk teman-teman di Indonesia, jangan lupa nonton Upin dan Ipin, terutama Watak Susanti. Terutama. Cuba cakap Susanti sikit, dialog Susanti. Teman-teman di Indonesia, jangan lupa saksikan Upin Ipin. Asik. Yeay, kita clap sikit. Okay. Untuk yang terakhir, Abang Hafiz kita. Adik-adik atau kawan-kawan yang di luar sana yang nak menerajui bidang voice over atau voice acting ni, macam saya cakap lah, rajin-rajinlah kita menguji suara kita dengan meniru suara-suara karakter yang kita minat. InsyaAllah mungkin satu hari nanti anda pun boleh jadi lagi hebat, voice actor hebat. So sebelum saya mengakhiri, jangan lupa subscribe YouTube Let's Go Pop Production dan LC Film, dan follow Instagram dan Facebook Let's Go Pop dan LC Film. Okay, seronok kan semua dengar kan? Tak tahulah rindu ke terubat rindu ke kan? Dapatlah dengar orang kata face to face dengan pelakon-pelakon suara kita. Dan mungkin akan ada bahagian 3 pula untuk pelakon-pelakon suara yang lain. Banyak lagi kita boleh cerita, tanya apa, korek lagi background kan. Okay, so sekarang ni saya nak kita ucap bye-bye dengan suara masing-masing. Boleh? Okay, kita bye-bye kepada peminat-peminat UPIP. Bye.